Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Tuan Nazir dan barisan kepimpinan masjid, tuan-tuan imam dan pegawai-pegawai, ustaz-ustaz, yang saya hormati sahabat saya saudara Zainal, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadis, syiraru ummati, yang paling buruk daripada umat aku, kata Nabi, syuhun al-khali'un wa jubnun khali'un wa khairukum ahsanu khuluqan ahsanu akhlaqan. Nabi sabda bahawa yang seburuk-buruk daripada umat aku ada dua jenis manusia. Yang pertama, kedekut, yang dia bimbang bila dia kedekut dia akan jadi papa kedana. Dan yang kedua, penakut sampai tak tahu dan tak boleh nak buat apa. Dan umat aku yang terbaik, kata Rasulullah, ialah umat aku yang paling baik akhlaknya. Tuan-tuan, Nabi menyebutkan kepada kita tentang tiga jenis manusia. Yang pertama, manusia yang terburuk. Dan yang kedua, manusia yang terbaik. Manusia yang terburuk ada dua. Yang pertama, manusia yang kedekut, sampai tidak mau memberi, tidak mau bersedekah, kerana dia bimbang bila dia bersedekah, bila dia memberikan derma, zakat dan sebagainya, dia takut miskin. Dan yang keduanya ialah golongan yang penakut. Takut untuk menyuarakan kebenaran. Takut untuk menyatakan yang hak. Maka takut beginilah, tuan-tuan, yang akan memusnahkan kita. Dan Nabi bersabda pula, yang terbaik di kalangan kamu ialah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Jadi insya-Allah pada hari ini, pada malam ni, kita akan membicarakan tentang akhlak, tentang perangai yang baik. Kerana perangai yang baik inilah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik untuk menjadi ikutan kepada kita. Allah Taala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah Taala berfirman, sabiqu. Sabiqu maknanya musabaqah lah bahasa kita ni. Dalam bahasa Melayu maknanya berlumba-lumba. Dulu kita sebut musabaqah membaca Al-Quran. Ditukar sekarang ni ujian tilawatil Quran. Sebab apa ditukar? Sebab tak sesuai. Musabaqah tu maknanya racing. Takkan nak race baca Quran pula. Jadi tak sesuai, berlumba-lumba, musabaqah. Maka ditukarlah kepada ujian tilawah Al-Quran. Allah kata berlumba-lumbalah kamu di dalam nak mencari keampunan daripada Allah.
Kerana Allah Ta'ala menyediakan kepada kita syurga yang seluas langit dan bumi. Allah Ta'ala sebut dulu langit, dan Allah Ta'ala sebut kemudian bumi. Macam mana bandingan luasnya langit? Mana ada bertepi. Langit tidak ada bertepi. Luasnya. Bumi ada juga tepi bumi. Bumi kita tengok, nampaklah di tepinya. Langit mana ada? Tak ada manusia yang sampai ke langit melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Betapa hebatnya Allah Ta'ala menjadikan, dan itulah gambaran syurga. Maka Allah Ta'ala kata berlumba-lumba minta keampunan kepada Tuhan. Jangan biarkan orang lain saja beristighfar. Jangan biarkan orang lain saja yang bertaubat. Jangan biarkan orang lain saja yang berbuat amal ibadah. Bila kita tengok orang lain berbuat amal ibadah, kita kena jadi cemburu. Cemburu bukan benci pada dia. Kalau dia boleh ibadat, kenapa aku tidak boleh beribadah? Kalau dia boleh mari sembahyang subuh tiap-tiap hari, kenapa aku tak boleh sembahyang subuh tiap-tiap hari? Apa beza aku dengan dia? Kalau dia boleh berjalan, aku pun boleh berjalan. Kalau dia naik kereta, aku pun ada kereta. Kalau dia datang naik motosikal, aku pun ada motosikal. Basikal, motosikal pun aku ada. Kenapa kita tak boleh lawan manusia untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila menyebut tentang berlumba-lumba ini, kita hendaklah berlumba di dalam bab mencari keredaan. Berlumba di dalam bab mencari syurga. Yang lain tak berlumba pun tak apa. Kerana perlumbaan dalam bidang yang lain akan menjadikan kita tidak berakhlak. Ada orang yang berlumba di dalam bidang sokan. Apa jadi kepada dia sekarang? Dalam Islam dia suruh bersokan, tapi tidaklah sampai cedera patah kaki semua. Tidaklah sampai rasuah sana rasuah sini dalam bidang sokan. Tidaklah sampai peruntukan yang begitu besar untuk sokan sehingga mengabaikan peruntukan yang lebih penting seperti pendidikan, rawatan, hospital, pembangunan asas dan sebagainya. Apa makna manusia seramai 60,000 orang menghabiskan masa berjam-jam hanya semata-mata untuk melihat 22 orang pemain bermain bola? Ini kerugian yang besar. Kerugian yang besar apabila jumlah tenaga manusia digunakan sebegitu banyak untuk menyaksikan 22 orang bermain. Sedangkan 60,000 orang tadi kalau digerakkan mereka ke arah yang lebih baik, alangkah hebatnya kita. Boleh bersokan, tetapi jangan melampau-lampau. Bila kita melampau-lampau, kita akan ketinggalan dalam bidang yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita menyebut tentang sabiqu ila maghfirah, berlumba-lumba di dalam keampunan, berlumba-lumba mencari keampunan Tuhan, kita akan sebut tadi tentang perlumbaan. Perlumbaan nak jadi baik. Berapa banyak orang yang berlumba nak jadi baik tapi tak ada akhlak. Sebab tu Nabi larang orang yang datang di belakang, nak datang ke hadapan, ditekannya bahu orang sebab nak pergi ke hadapan. Dah kamu lambat duduk di belakang. Ini tidak. Dah kamu lambat, ditolaknya bahu orang, ditekannya bahu orang, dilangkahnya bahu orang sebab nak duduk di hadapan. Namanya tidak berakhlak. Berapa banyak orang yang sembahyang, dikangkangnya kakinya luas-luas. Tak nak bagi orang lain masuk, tak nak disempitkan kaki dia. Dia tak nak bagi orang duduk sebelah dia. Walaupun dia nak cari syurga, dia nak cari pahala, tapi dia tidak ada akhlak. Apa salahnya kecilkanlah sikit bukaan kaki supaya orang lain boleh masuk, khususnya sembahyang Jumaat, ramai orang datang. Tapi ada orang yang tak berakhlak. Dia buat besar-besar kaki dia. Dia cakap kat orang sebelah dia, buat pergi besar-besar sikit. Dema ni udah tahu nak sembahyang Jumaat, datang lambat. Bukan masalah dia datang lambat, jalan jam. Saya minta maaf pada sahabat-sahabat di Taman Melawati tadi, jalan jam daripada Ampang. Saya nak datang ke Taman Melawati tadi tuan-tuan, 1 jam setengah. Aksiden, mati ubah orang situ. Ya, kereta tu balik kurang, naik atas kereta orang tu balik atas kereta. Jadi 1 jam setengah. Jadi saya minta maaf pada yang menunggu tadi. Kita ganti malam ni lah di As-Sabirin. Sepatutnya petang tadi pukul 5 sampai pukul 6.30. 1 jam setengah. Jadi kita cover di sini. Di sini sepatutnya habis 9.30. Tuan-tuan tambah lagi 1 jam setengah. Maknanya pukul 12 insya-Allah ya.
Saya tak apa, saya ada kerusi, boleh pusing-pusing tuan-tuan lah. Yang mana tak ada dinding, tak ada tiang, nak menyandar susah lah sikit. Pukul 12 baru nak habis ni. Ada orang yang bila nak cari syurga, dia tidak berakhlak. Alangkah baiknya dalam kita sama-sama nak mencari syurga, alangkah baiknya kalau kita mencari syurga itu dalam keadaan berakhlak pada Tuhan. Berapa banyak orang yang cari syurga tapi tidak berakhlak. Apa benda yang tidak berakhlak? Yang pertama, cuba kita tengok akhlak daripada pakaian kita. Nak menghadap Allah, cuba lihat pakaian kita berakhlak ataupun tidak. Ada yang langsung tak pakai baju bila sembahyang, semata-mata kemplekat saja. Panau ni tu saya cerita lah. Duk bergaru tengok sembahyang, serobok panau ni terbang. Nak cari syurga tapi tak berakhlak. Ada orang yang sembahyang butang baju pun dia tak nak kancing. Kalau tuan-tuan pergi kerja, duduk dalam ofis, tak butang baju, apa kata orang? Oi, Samsin, kampung dusun. Tiba-tiba kita menghadap kepada Allah, kita tak pernah ambil tentang akhlak dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang nak cari syurga, sembahyang rajin, habis-habis sembahyang langsung tak berdoa. Ini rumah Tuhan. Bila masuk rumah Tuhan, ada peraturan dia. Peraturan dia nama akhlak. Kenapa masuk tak ada tahiyat? Tahiyat tu maknanya memuliakan. Tahiyatul masjid, memuliakan masjid. Main buta aja masuk. Tak ada hormat-hormat, tapi nak jadi orang baik tapi tidak ada hormat. Akhlak dengan Allah Ta'ala. Ada yang nak keluar daripada masjid, main buta aja keluar. Apa salahnya sebelum keluar daripada masjid, berada di atas sejadah tikar sembahyang, berdoa dulu. Aku hamba Allah yang aku hadapkan, minta dulu sebelum keluar. Amin ya rabbal alamin. Baru jalan. Tapi banyak orang yang tidak berakhlak, selamba je. Habis-habis sembahyang selamba je. Tak ada wirid, tak ada doa, jalan je. Kalau tak nak wirid ramai-ramai pun tak apa, wiridlah seorang-seorang. Ini seorang-seorang pun tidak ada wirid. Sedangkan wirid berapa banyak yang diajar oleh Nabi SAW. Di antara wirid yang paling masyhur yang Nabi ajar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukankah doa itu yang dibaca oleh Nabi Nuh? Doa itu yang dibaca oleh Nabi Yunus? Doa itulah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Doa itulah yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa segala nabi, hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru keluar pada masjid, buka kereta, Allah pelihara sepanjang perjalanan kita. Akhlak kita dengan Tuhan. Ada orang yang tengah semayang tidak berakhlak dengan Tuhan. Dalam semayang dia itu macam-macam pergerakan yang dia buat, seolah-olah tidak memberikan penumpuan sepenuhnya kepada semayang. Dia lebih memberikan penumpuan yang penuh pada manusia. Kalau dia berkawat, dia memberikan penumpuan sepenuhnya di dalam berkawat. Sedangkan semayang ini lebih daripada berkawat. Cuba tuan-tuan yang menjadi anggota keselamatan, cuba tuan-tuan tengok bila tuan-tuan berkawat. Senang tadi, semua serentak dah. Dari kanan, dari kiri, cepat jalan, baru berjalan. Mana ada sebut dari kiri, cepat dah jalan dah. Komander dia pun belum sebut lagi cepat jalan, tak habis lagi lan, baru ya dah jalan. Tak betul tu. Cepat jalan, baru jalan. Itulah yang dibawa dalam sembahyang. Allahu Akbar. Bila sebut bar, baru bergerak. Ini tu imam baru Allah, dia hentamlah. Kan tak cantik itu. Tak berakhlak namanya, tak bersopan namanya. Bila kita tidak berakhlak dengan Tuhan, tidak berakhlak dalam banyak benda. Sebab tu Nabi Muhammad bila dia masuk dalam tandas, Nabi Muhammad keluar daripada tandas, Nabi Muhammad akan bersebut perkataan ghufranaka. Ya Allah, keampunan aku pohon daripada engkau. Ghufranaka. Kenapa Nabi minta ampun pada Allah? Keluar daripada tandas. Sebab bila masuk dalam tandas, tak disebutnya nama Allah.
Bila masuk dalam tandas, tak disebutnya nama Allah dalam tandas. Pada masa itu, buat benda yang tak elok, lupa pada Allah, tak sebut nama Allah. Memang tak boleh sebut pun. Tak boleh bawa pun kalimah Allah dalam tandas. Sebab itulah Nabi keluar daripada tandas. Ghufranaka, ya Allah, ampunkanlah aku. Ampunkan aku. Bukan pak saya salah, pak saya tak sebut. Bukan saja-saja tak mau sebut. Sebab berada di dalam tandas. Dengan sebab itu Nabi minta ampun. Sebab itu bila kita keluar daripada tandas, perkataan yang kita sebut, Ghufranaka. Rasa macam bersalah sebab tak sebut nama Tuhan. Nak sebut macam mana? Keadaan tak boleh sebut. Tetapi perasaan bersalah itu tetap menjadi perasaan yang wujud dalam jiwa. Bayangkan berapa banyak kita yang lupa kepada Tuhan, yang lupa pada Allah Ta'ala, yang tak berakhlak dengan Tuhan, yang pandang buruk dengan Tuhan. Bagaimana nak masuk syurga kalau kita ini su'uzan dengan Tuhan, buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang kata saya ni ustaz miskin, orang lain kaya, tak tahu nak habaq lakin saya ni ustaz duk makan kangkung, utik kangkung tepi longkang tepi parit, tak ada siapa nak tolong. Hari itu adalah pergi naik pejabat YB pun dia pun sibuk, mintalah pada Tuhan, sampai lah pun Tuhan tak kenankan makbul lagi pun. Yalah, tak kata kat Tuhan lah, kata dia. Ramai minta, manalah Tuhan nak bagi semua, kata dia. Ini pun huru-hara juga tuan-tuan. Dia boleh kata tu, yalah dah semuanya minta, manalah Tuhan nak bagi semua. Nampak tak tuan-tuan jahil yang teruk ni? Tuan-tuan, biarlah tuan-tuan di sini miskin, tapi jangan miskin amal. Ni adalah miskin, amalan pun miskin. Dia menganggap Allah tu miskin, sampai Allah tak boleh makbulkan semua doa. Allah boleh bagi apa semua, segala permintaan manusia. Sama ada Allah nak bagi tak bagi tu hak Tuhan. Biar kita miskin, tetapi jangan miskin amalan, jangan miskin agama. Ada orang yang dah miskin tetapi miskin dalam amalan. Dahlah miskin papa ke dana melarat, hidupnya susah, ibadat pun tak ada. Kalau tuan-tuan di sini kaya, alhamdulillah, tapi jangan lupa untuk mengkayakan amalan tuan-tuan. Jangan tuan-tuan dah kaya, miskin pula amalan. Biar miskin, kaya amalan. Biar kaya dan kaya amalan. Jangan kaya tetapi miskin pada amalan. Harap kekaya saja, amalan tidak ada. Pokok pangkalnya tadi tuan-tuan letak kepada akhlak kita. Cuba tuan-tuan tengok akhlak sahabat-sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak para tabi'in dengan Nabi kita. Imam Malik, Imam Hanafi, bila dia nak baca hadis Nabi, dia masuk dalam rumah, dia mandi, dia pakai minyak wangi, dia pakai pakaian yang cantik, barulah dia mengajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Quran, baru membaca hadis pun ambil wuduk. Punya berakhlaknya dengan Rasulullah. Punya hebatnya tuan-tuan. Bayangkan kita dengan berapa banyak yang tidak berakhlak. 3 benda yang Nabi sebut ketika Nabi naik mimbar. Naik di tangga yang pertama, Jibril tahan. Nabi hangguk, Nabi kata amin. Naik tangga yang kedua, Jibril tahan. Nabi hangguk, Nabi kata amin. Naik tangga yang ketiga, Nabi diam, Nabi hangguk, Nabi kata amin. Habis khutbah orang tanya, ya Rasulullah, kenapa hangguk? Amin. Kenapa hangguk? Amin. Kita hangguk geleng-geleng, Nabi hangguk, amin. Kata Rasulullah, masa aku nak naik atas mimbar tadi, malaikat Jibril datang. Jibril kata kepada aku, siapa-siapa yang masuk di dalam bulan Ramadan dan keluar daripada bulan Ramadan, keluarnya dalam keadaan Allah tidak mengampunkan dosanya, itulah orang yang celaka. Nabi hangguk dan Nabi kata amin. Jibril kata, siapa-siapa yang masuk bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan, dosa tak terhapus, paling celaka. Bayangkan tuan-tuan, kenapa kita keluar daripada bulan Ramadan Allah tak ampunkan dosa? Sebab dalam bulan Ramadan pun bergaduh.
Asal Ramadan 28, 8-20. Bergaduh. Ni engkau orang buat 20 ni engkau ambil dari mana? Kita orang 8 je tau. Kami ambil 20 pun ada sandaran dia. Mana sandaran dia? Kita kena ikut Nabi je tau. Apa Nabi tak pernah buat 20 ke? Bergaduh. Tak bertegur. Sampai habis bulan Ramadan. Keluar daripada bulan Ramadan, dua-dua Allah tak hapus dosa. Sebab bergaduh. Berapa banyak yang dikatakan celaka di situ. Sepatutnya bulan Ramadan, kalau saya jadi nazir masjid, satu puak nak buat 20, satu puak nak buat 8, bertengkar bergaduh, saya tutup masjid, tutup aircon, jom balik. Tak semayang Tuan Nazir, tak payah. Semayang tarawih sunat yang wajib menjaga perpaduan. Kalau kamu bergaduh dalam nak semayang sunat, kamu tak jaga perpaduan, buat apa kamu semayang? Perpaduan tu wajib dijaga. Semayang ni sunat je, semayang tarawih, pergi balik. Semayang di rumah masing-masing. Nabi pun mana ada semayang tarawih berjemaah? Ada Nabi semayang tarawih berjemaah. Nabi pun tak buat. Pun binaah dia tu. Pergilah balik. Berani Tuan Nazir. Mana Tuan Nazir ni? Belakang mana? Duduk belakang Tuan Nazir ni. Sebab yang pentingnya ialah perpaduan. Tetapi manusia sekarang dalam nak menyuarakan pendapat dia, menyuarakan hukum pun tidak berakhlak. Kerjanya ialah memaksa orang untuk menerima pendapat kita. Kerjanya ialah memaksa orang supaya ambil pendapat dia. Kalau orang tak ambil pendapat dia, salah. Ini tidak berakhlak. Tidak ada keterbukaan di dalam bidang fiqh. Sedangkan fiqh mempunyai keluasan yang sangat luas di dalam masalah fiqh ini tuan-tuan. Tapi bila kita dah menyempitkan urusan fiqh, maka kita juga akan terhimpit. Maka dalam nak menyuarakan pendapat, nak menyuarakan perkataan, tolonglah disampaikan dalam bentuk yang penuh dengan akhlak. Walaupun kita betul, kalaupun kita betul, tetapi cara penyampaian kita tidak berakhlak, tetap orang tolak apa yang kita cakap. Tetapi kalau kita salah, kita cakap dengan penuh berakhlak, lama-lama orang kata betul tuan-tuan, walaupun tak betul. Itulah sebabnya akhlak itu penting. Cuba tuan-tuan tengok padri-padri, tak betul ajaran dia, tetapi cara dia buat tu macam betul, lama-lama orang anggap dia betul. Datang orang susah, minta di sana tak bagi duit, minta dekat masjid dihalaunya, minta dekat orang ni dihalaunya. Lalah pergi ke gereja, 2,000 padri bagi cash, cek, nah 2,000. Sekarang makcik ni kata siapa? Padri baik ke ustaz baik? Minta kat ustaz, tak ada, minta derma, pergi welfare lah. Ustaz jawab, pergi ke welfare, tak ada, kena daftar dulu, temuduga dulu, tahun depan baru dapat. Pergi ke pejabat YB pula, Allah, YB cuti, dia pergi umrah. Pergi jumpa ketua kampung pula, saya pun tak dapat allowance lagi, bagi ke kamu pula. Lalah pergi ke padri, terus bagi cek dah. Sekarang makcik ni akan kata siapa yang betul? Akan siapa yang dia kata betul? Tak ada kata padri itu betul. Padri-padri itu pun bukan Islam pun dia tolong aku. Ustaz tu harap sorban je besar, haram menolong aku. Inilah yang kita kata kena akhlak. Sebab tu Nabi Muhammad sifatnya tidak pernah menolak. Apa orang minta dia bagi. Dan baginya pula dengan penuh hikmah, dengan penuh akhlak. Yang kedua Nabi kata, manusia yang celaka ialah manusia yang bila Nabi naik pada tangga yang kedua, Jibril kata pada Nabi, wahai Muhammad, manusia yang kedua celakanya ialah manusia yang ada mak bapak, tetapi dia tak boleh dapat syurga daripada mak bapak. Nabi kata angguk, dan Nabi kata amin. Nombor 2 celaka ialah orang yang masih ada mak bapak, tetapi dia tak boleh dapat syurga dengan mak bapak itu. Dia tak buat baik, wabil walidaini ihsana, dia tidak buat baik, dia tak bela mak bapak dia tak jaga mak bapak dia kasar dengan mak bapak dia. Sedangkan peluang di hadapan syurga, di hadapan dengan bela mak bapak, boleh dia tahu mak bapak dia di rumah kebajikan. Saya bila masuk hospital bulan lepas tuan-tuan, 2 bulan lepas, saya tunggu dekat 20 minit nak masuk wad tu. Pegawai tu kata, ustaz tunggu sekejap. Itu hari ni ramai pula ustaz. Saya tanya pak siapa ramai?
Selalu ramai macam ni ke? Ayo Ustaz, sekarang ni cuti raya Cina dekat nak sampai. Jadi puak-puak ni Ustaz, dia hantar mak-mak bapak dia yang tua-tua ni saja-saja masuk wad. Sebab dia orang nak bercuti, dia orang hantar mak bapak dia orang masuk wad di hospital. Suruh kabi bela Ustaz. Bukannya ada sakit apa pun, saja nak masuk, duduklah 3-4 hari, bayarlah 3-4 ribu. Dahsyat tuan-tuan. Dia tahunya mak bapak gitulah. Punya apa salahnya bawa mak tu? Salah ke bawa mak berjalan pergi Pulau Pangkok? Salah ke? Salah ke bawa mak pergi ke Sawil Legun? Mak pun nak terjun juga. Bapak pun nak terjun juga. Kadang-kadang mak pun nak terjun. Nyonya-nyonya tu pun pakai sependa terjun. Terjun, sependa hilang dah. Sudah. Kawan kuri, turun melurut je turun. Sepatutnya bila ada mak bapak, itu adalah peluang syurga. Tapi anak-anak dia tidak mau cium mak dia. Tidak mau bela bapak dia. Nak cium mak pun tak nak. Nak pegang tangan mak dia pun tak nak. Nak tidur dengan mak dia pun tak nak. Sedangkan mak yang tua ni kadang-kadang malam-malam dia perlukan anak dia tidur sebelah dia. Macam dia tidur sebelah anak dia waktu anak dia kecil-kecil dulu. Perasaan ibu, perasaan ayah sangat halus. Sebab itu seorang pujangga barat mengatakan bahawa kamu tidak akan tahu macam mana perasaan seorang ibu sehinggalah kamu sendiri menjadi ibu. Kita takkan faham perasaan seorang mak sehingga kita sendiri jadi mak. Baru kita tahu bagaimana perasaan seorang mak apabila anak tak balik hari raya. Kalau tai pusam tak balik, mak tak kecil hati. Raya puasa tak balik. Raya haji pun tak balik. Dah 2 tahun tak balik, baru kita tahu macam mana perasaan seorang mak anak tidak balik untuk sambut hari raya dengan mak. Bagaimana anak ni boleh sanggup balik ke kampung tapi tak mau tidur di rumah mak, tidur di hotel. Tak nak tidur dalam bilik. Itulah bilik mandi yang dia mandi dulu. Itulah bilik yang dia tidur. Itulah tempat ruang tamu yang dia tengok televisyen cerita combat dulu-dulu. Tapi sekarang bila dia jadi pegawai besar, dah jadi orang atasan, bila balik ke kampung sekejap aja, dia tak nak tidur di rumah mak dia. Alasan dia besok nak balik awal-awal mak, saya tidur di hotel. Bawa isteri dia, bawa anak-anak dia tidur di hotel. Alangkah henanya anak macam ni tuan-tuan. Anak yang ada mak tetapi tidak menjaga mak bapak dia. Yang ketiga, manusia yang celaka adalah manusia yang apabila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau menjawab salam ke atas Nabi, selawat ke atas Nabi, kata Jibril, itulah manusia yang celaka. Nabi pun hangguk kepalanya dan Nabi pun berkata amin. 3 ini yang paling celaka. Yang pertama, apabila sampai Ramadan tidak mengambil iktibar. Yang kedua, apabila ada ibu bapa tidak dipedulikan mak bapa. Dan yang ketiga, apabila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diam, tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam. Itulah manusia yang celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini adalah perkara yang berkaitan dengan akhlak. Bila manusia itu tidak mempunyai akhlak, maka apa yang dia buat pun tidak akan mendapat kebaikan. Sehinggalah Nabi berkata, khairukum li ahlikum. Macam mana nak kenal akhlak yang paling baik? Akhlak yang paling baik ialah akhlak dengan isteri-isteri kamu. Nabi tak kata akhlak yang paling baik siapa yang datang masjid. Sebab bila datang masjid semua berakhlak. Siapa yang nak kentut dalam masjid ni? Belum beritahu. Tambah aircon macam ni pula. Kalau nak kentut pun dia keluar ke pintu pagar. Siapa yang nak datang di masjid ni dalam keadaan tak pakai baju? Melainkan orang gila je. Semuanya pakai segak-segak. Sebab tu Nabi tak kata manusia yang paling baik akhlaknya yang datang masjid. Nabi tak sebut. Siapa dia yang bila pergi kerja yang pakai baju hodoh-hodoh? Bila masuk pejabat semua segak-segak. Bajunya di-iron bagus-bagus. Nabi tak kata manusia yang paling baik akhlak, manusia yang paling baik masa pergi kerja. Tidak. Nabi kata manusia yang paling baik akhlaknya ialah manusia yang paling baik dengan isterinya. Subhanallah.
Berapa banyak kita hari ni baik dalam masjid, tapi dengan isteri tak baik akhlak. Dengan kawan-kawan daripada jauh angkat tangan, "Din, siralah makan, Din." Jemput kawan yang naik motor tu, kawan tu buat U-turn. Buat U-turn nak makan dengan kita, nasi lemak. Elok buat U-turn, kereta langgar. Dia buat dek je lah untuk kamu lah kata dia. Padahal dia yang panggil tuan-tuan. Punya jahatnya manusia ni. Biarlah dia nak pergi market. "Oh dia, marilah. Oh baiknya. Berapa ramai bapak-bapak, suami-suami, bila makan di rumah, tak tinggal pun makanan untuk isteri dia. Tak tinggal pun. Ayah tak tinggal untuk mama ke? Aku pun tak cukup nak tinggal. Subhanallah. Leceh lah tuan-tuan. Alangkah malang makcik-makcik dapat pakcik-pakcik macam itu. Langsung tidak berakhlak. Langsung tuan-tuan, tidak pernah langsung mengucapkan terima kasih pada isteri dia. Alangkah baiknya kalau kita bapak-bapak tiap-tiap hari ucap terima kasih. Yang terima kasih kerana masak untuk abang selama 30 tahun tanpa jemu dan tanpa gaji. Terima kasih yang ambil pinggan tolong basuh. Ayang dah masak, apa salahnya abang basuh? Nampak tak tuan-tuan? Berakhlak. Ayang dah basuh kain, abang lipat kain. Abang iron lagi. Alangkah bahagianya. Takat ni ustaz, suami saya baik sangat ustaz. So far okeylah, sungguhlah. Okeylah kan, dia cukup kerja sama. Rupa-rupanya dia cukup kota dah suami dia. Isteri tak tahu sampai sekarang tuan-tuan. Dia tipunya hidup-hidup. Patutlah serika baju, kemas rumah. Rupanya dah nikah lain. Sebab tu kakak jaga-jagalah. Kadang-kadang baik suami ni, baik-baik, baik ada makna tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang akhlak ni, dia akan mencakupi akhlak dengan Tuhan, akhlak dengan Nabi. Walaupun Nabi tidak ada, sudah wafat, tapi kita masih kena berakhlak dengan Nabi. Sebab tu bila kita pergi Madinah, semua orang diam. Mana ada orang buat riuh dekat Masjid Nabawi tu? Mana ada orang bercakap-cakap masa lalu ziarah makam Rasulullah? Mana ada tuan-tuan? Ada orang kata, "Woi, cepatlah, lambatlah." Mana ada? Kita lain, kita riuh. Semua dia. Pasal apa? Rasulullah. Baik je. Jalan elok je. Sampai sekarang akhlak tu masih lagi. Akhlak yang seterusnya ialah akhlak dengan mak bapak. Akhlak dengan mak bapak kita, yang menjaga kita, yang memberikan ajaran, didikan, adab, takdib kepada kita. Ajaran takhlak kepada guru. Tidak boleh memanggil mak dengan nama. Mak nama Rafi'ah, kita tak boleh panggil Fi'ah pada dia. Mana Fi'ah ni, Fi'ah ni? Dia panggil mak dia Fi'ah. Subhanallah. Kira baiklah ustaz saya panggil mak saya Fi'ah ustaz. Kalau saya panggil rap, lagi haru biru ustaz. Tak boleh, mesti panggil mak, panggil bonda, panggil ibunda. Tak boleh panggil ayah dengan nama. Osman, mana Osman? Ingat kawan ke? Mamaman. Derhaka seorang anak memanggil kepada mak bapak dia orang tua. Orang tua ni pun satu. Tak boleh. Siapa tu Din? Orang tua aku. Bukan orang tua aku. Dialah ibu dan dialah ayah aku. Cahaya pengarang jantung hati aku, mak bapak aku. Ini tidak. Orang tua aku datanglah. Kenapa tak keluar Din? Orang tua aku datang pula lah. Dia orang tak telefon pun, tiba-tiba dia datang. Menyusah betul. Astaghfirullahalazim. Jenis apa ni tuan-tuan? Menganggap mak bapak menyusah. Sedangkan mak bapak ini kalau kita tengok saja pun mukanya sudah dikira pahala dah. Tengok saja pun pahala, apatah lagi buat benda-benda yang lain. Bagi benda-benda yang lain, layan benda-benda yang lain. Akhlak seterusnya ni dengan anak-anak kita ni. Ni akhlak kita dengan depa. Sampai Nabi kata laisa minna man lam yarham kabirana wa yuwaqqir saghirana. Bukan daripada umat aku orang-orang yang tidak hormat orang tua dan tidak kasih pada budak-budak. Nabi kata bukan umat aku.
Berapa banyak hadis Nabi kata bukan umat aku. Yang pertama, yang bukan umat Nabi itu siapa? Yang memutuskan silaturahim. Nabi tak mengaku umat. Dah 6 bulan tak bercakap. Tuan-tuan, kita semayang tadi berapa sah? Satu sah berapa puluh orang? 45 orang. Yang semayang maghrib tadi 10 sah. Bersamaan 450. Nuhak makjid lagi tu tak 500 orang. Di dalam satu sah ada 45 orang. Ada tak dalam sah tuan-tuan ni dah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 4 tahun, 5 tahun tak bercakap? Ada. Kalau ada, tuan-tuan kena ambil surah Al-Hadid tadi. Was-sabiqu ilal maghfirah. Was-sabiqu ila maghfirah. Cepat-cepatlah, berlumba-lumbalah minta keampunan daripada Allah. Lepas ni sambung silaturahim. Salam pun cukup lah. Assalamualaikum Haji. Salam. Bunyi pun salam. Assalamualaikum Haji. Salam. Hantam sajalah. Janji salam. Kalau tidak tuan-tuan, mati kedua-duanya atau salah seorang daripada kedua-duanya, laisa minna, bukan daripada kami. Kalau Nabi tak mengaku kita sebagai umat, kita umat siapa? Tuan-tuan nak mengadu kat umat Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kata aku besar, hang kecil, umat aku pula. Nak mengadu pada umat Nabi Nuh, umur dia saja pun 1000 tahun. Kita baru 60 tahun. Kamu jangan kelentong lah. Mana ada aku kecil-kecil macam kamu ni. Ini umat Muhammad ni. Tuan-tuan nak mengadu kat siapa? Kalau Nabi Muhammad tak mengaku kita sebagai umat. Ada adik-beradik, ada kakak, ada abang, ada mak, ada ayah. Tapi tuan-tuan putus silaturahim. Malam ni juga telefon. Jangan tangguh-tangguh. Tak apa Ustaz, saya tak kisah Ustaz. Kalau mereka nak baik, saya terima. Kalau mereka tak mau baik, saya terima Ustaz. Biar mereka Ustaz. Jangan ada sifat macam itu. Kalau mereka tak mau buat baik, kita dulu yang hulurkan tangan. Sebab itu Nabi kata manusia yang paling baik ada 3. Manusia yang baik ni ada 3. Orang yang memberi pada orang yang tak pernah memberi. Orang yang memberi pada orang yang tak pernah memberi. Jiran tuan-tuan tak pernah bagi langsung. Jangan katakan semangkuk bubur kacang, sebiji kuaci pun dia tak pernah bagi. Punya teruk punya jiran, tuan-tuan boleh bagi dekat dia 1 periuk laksa. Subhanallah. Banyaknya laksa. Ni apa benda ni, kata jiran. Saya buat laksa lebih sikit nak bagi jiran-jiran ni. Rasalah saya orang Kedah, namanya laksa Kedah. Tak pernah bagi, tuan-tuan bagi. Tuan-tuan orang terhebat. Yang kedua, tuan-tuan memberi salam pada orang yang tak pernah tuan-tuan dia bagi salam pada kita. Kita juga adalah orang yang terhebat. Yang ketiganya, manusia yang ziarah pada orang yang tak pernah ziarah kita. Dia tak pernah jemput kita kenduri. Dah 5 kali anak dia kahwin, tak pernah dia jemput kita. Bila anak kita pula kenduri kahwin, kita mula-mula jemput dia. 3 orang inilah yang paling hebat. Tuan-tuan agak-agak boleh buat 3 ni. Abang tak bagi rambutan dekat jiran sebelah, pelotak kamu. Mereka tak pernah bagi dekat kita, kamu nak tunjuk baik pula. Terpaksa aku. Tak dapatlah tuan-tuan, manusia terhebat. Lalu selisih dalam Taman Permata, naik motor 2 orang, seorang belah kanan, seorang belah kiri, tak tengok pun. Abang tak tegur ke tu? Ish, tak payah. Abang selisih belaga bahu dengan dia pun dia tak tegur. Lantaklah, orang sombong tu sombong juga. Apa salahnya kat tangan Assalamualaikum? InsyaAllah dia jawab Waalaikumsalam. Salah Ustaz, saya dah bagi 3 kali salam Ustaz. 3-3 dia tak jawab Ustaz. Sombong gila. Tuan-tuan jangan takut. Salam tuan-tuan, malaikat jawab. Memang dia tak jawab, tapi malaikat jawab. Malaikat jawab, rahmat dapat. Habis tu dia Ustaz, dia yang tak dijawab, tak jawab salam, syaitan jawab untuk dia. Tuan-tuan rugi apa kalau malaikat jawab? Tuan-tuan tak ada rugi apa? Bagi salam. Jawab tak jawab, dia punya pasal. Cuma janganlah bagi salam dalam tanda pompong dia tak jawab. Ini duduk di 2 pintu. Assalamualaikum. Siapa di dalam? Aku di luar. Assalamualaikum. Janganlah. Kawan tengah melepaskan hajat dia. Jangan bagi salam dalam majlis ilmu.
Ni macam kita sekarang ni penuh masjid. Masuk lewat, Assalamualaikum Ustaz. Jangan. Tak payah jawab pun. Tak payah bagi dan tak payah jawab. Lantaklah. Ustaz, kalau dia bagi juga Ustaz, dalam hati udahlah. Kita tengah baca kitab, maka hendaklah kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana tadi ya? Hilang pula dah. Nampaklah. Ganggu orang tak habis-habis. Yang ketiganya, jangan bagi salam waktu sedang makan. Orang sedang makan, bagus punya makan nasi, Assalamualaikum. Macam mana dia nak jawab? Tak betul berabur nasi dia tu. Dia kenalah tengok bila nak bagi salam. Yang kedua, manusia yang Nabi sebut bukan umat aku, ialah manusia yang semayang tidak ada tamak ninah. Semayang tu tuan-tuan, tetapi tidak ada tamak ninah. Nabi kata kalau dia mati, tak betulkan dia punya semayang, bukan daripada umat aku. Sebab dia dikira tidak semayang. Masya Allah. Aduh. Ada orang bila saya sebut tomak nina, dia tanya, Ustaz, tomak nina tu apa? Maknanya confirm dia tak semayang tomak nina. Saya buat kursus semayang di satu kelang printing ni. Satu budak dia angkat tangan, dia kata, Ustaz, adakah Allah mempunyai wali, mempunyai sami? Allah ada sami tak? Saya kata, mana Allah ada sami? Sami tu gelaran untuk tokong-tokong punya tok imam, tu sami. Tak, tapi dalam sembahyang kita sebut sami Allah. Nampak? Apalah, bodoh sangat. Tapi saya tak gamak nak kata bodoh, tuan. Sebab tu kadang-kadang orang tak nak bertanya. Sebab bila bertanya nampak benar bodoh dia. Jadi bila tak tanya, nampak cerdik je, nampak tuan-tuan. Padahal dia pun bodoh je. Sebab tu banyak orang tak nak tanya sebab nampak kebodohan nanti. Dia kata, kita sebut sami Allahu liman hamidah. Saya kata itu bukan sami Allah. Sami ni, sami Allah. Allah, sami Allah. Bukan sami Allah. Sami Allah. Semua dah semayang maghrib ya? Itu tadi. Sami Allah. Semua dah semayang? Nampak? Itu dah nama dia. Sami Allah. Sami Allah. Semua dah semayang kan? Nampak? Sami Allah. Itulah. Bukan sami Allah. Sami Allah. Allah mendengar. Sami Allah. Bukan sami Allah. Salah. Bahasa kita tak belajar, itulah jadi huru-hara dia. Sami Allah. Sebutannya bunyi di dalam. Tapi tak boleh teran. Sebab ada yang teran dia jadi Dia bukan Saya dah kata tadi, dia punya makhraj dia ialah semua dah semayang maghrib kan? Nampak? Nampak tak? Jadi bila sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alamin, Alamin. Bila ada orang sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, semua dah semayang? Jangan teran. Biarlah mustarja teran. Bila pendekar bujang lapuk datang di rumah pendekar mustar, ini apa pakcik? Ini namanya piano. Ini bukan piano, ini namanya gitar. Oh, gitar. Kupikirkan piano. Yang ini pakcik tahu, ini namanya bongo. Bukan bongo, bongo. Itu cerita Haji Sattar dengan pendekar mustar tu. Jadi lahjah, lahan, makhraj kena betul lah. Jangan main tibai je. Ini terang tu tengok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesian benar tuan-tuan. Sedangkan Fatihah ni baca dengan sempoi je. Senang je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Senang. Lalu je. Semua orang dia teruk tekan sampai habis huruf Iyyaka na'budu wa udah jadi huruf hamzah. Dia mana? Bukan. Dia Iyyaka na'budu wa dia bukan Iyyaka na'budu wa ya Allah.
sakit tekak tuan ni. Saya ikut ni pun sakit tekak. Ni kenalah belajar betul-betul. Jangan main hentam saja. Bila kita menambahkan sabdu, mengurangkan sabdu, menukarkan huruf daripada ya kepada amzah, sepatutnya i. Kita sebut i, batal semayang kita. Rosak semayang kita. Menambahkan sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tambahkan sabdu di mana? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaum. Tambah sabdu jadi lik. Maliki Yaum, Maliki Yaum. Dia bukan Malik, dia Maliki. Abang mazhab apa? Maliki. Awak Syafi'i. Enta Hambali. Enta tak ada mazhab. Oh sudah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tanya orang mazhab Maliki. Kamu mazhab apa? Maliki. Saya mazhab Maliki. Ada dia sebut saya mazhab Maliki. Ada. Kenapa dalam sembahyang kita sebut Maliki? Yang batal sembahyang. Sebutan dia, kamu mazhab apa? Maliki. Maliki Yaumiddin. Dia tak ada bunyi lik. Tuan-tuan, yang ketiganya yang manusia yang Nabi kata bukan daripada umat aku, orang yang tak hormat orang tua. Dia tak ada belah pada orang tua. Islam mengajar kepada kita hormat orang tua. Bila orang tua bercakap, anak muda diam. Bila orang tua tanya pendapat anak muda, baru anak muda bercakap. Jangan potong anak tua bercakap. Jangan tak hormat pada orang tua. Pakcik apa tahu? Pakcik duduk diam-diam. Dia orang tua, kena hormat pada dia. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi kata bukan orang aku, bukan umat aku, tak hormat orang tua. Kawan nak pergi masjid awal-awal, tengok-tengok orang tua di hadapan, jalan di hadapan, lorong kecil, tak dipotongnya laki-laki ni, ikut orang tua berjalan, gege-hege orang tua tu. Bila sampai di masjid, orang tua ni tak kona, dia lalu terus. Sahabat Nabi tadi kata, pakcik masjid sini. Jawab pakcik tua tadi, saya Yahudi, buat apa saya semayang? Kata dia. Allah, aku sudah tak potong dia, takut tak hormat orang tua. Tengok-tengok Yahudi. Kalau aku tahu dia Yahudi, aku potong, aku nak pergi masjid awal. Masuk-masuk tuan-tuan, Nabi Muhammad hampir rukuk. Allahu Akbar. Terus dia sebut Alhamdulillah. Sempat juga rakaat yang pertama, rukuklah dengan Nabi. Bila Nabi bangun daripada rukuk, terus Nabi kata Sami Allahu liman hamidah. Terus Nabi kata Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar apa yang kamu puji pada Allah tadi. Alhamdulillah. Itulah sebabnya kita bila sembahyang bangun daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Yang lain semua Allahu Akbar. Yang lain semua Allahu Akbar. Datang daripada mana Sami Allahu liman hamidah? Sebab sahabat Nabi tadi angkat takbir Allahu Akbar. Alhamdulillah, sempat aku sembahyang dengan Nabi. Dia rasa seronok, dia sebut Alhamdulillah. Allah turunkan perintah pada Jibril, khabarkan pada Nabi Muhammad, masa dia bangun daripada rukuk nanti, jangan lagi sebut Allahu Akbar, gantikan dengan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar ucapan pujian kamu. Tu yang banyak berlaku dalam sembahyang. Kita kadang-kadang tak pernah tanya, ataupun malas nak tanya, ataupun sekadar memang tak mau tanya. Fatihah satu rakaat sekali, rukuk satu rakaat sekali, i'tidal satu rakaat sekali. Tetapi kenapa sujud dua kali? Kenapa sujud dua kali? Kenapa sujud tidak sekali? Sebabnya ialah ketika Allah Ta'ala firman kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sujudlah kamu kepada Adam, maka malaikat semuanya sujud melainkan iblis. Lam yakun minas sajidin, dia tak termasuk dalam orang yang sujud. Malaikat semua sujud, iblis tegak.
Nohin je. Relax je. Brutal je. Samsin, kampung dusun. Tuan-tuan boleh bayang tak, seluruh orang lain sujud, dia seorang tak sujud. Tak ke namanya Samsin. Bongkak. Serupalah kita pun dalam semua majlis, semua orang pakai pakaian tutup aurat, dia seorang pakai seluar pendek. Kita panggil dia apa? Semua orang perempuan pakai tudung, dia seorang aja rambut cokor aja rambut. Relax macam singa aja rambut dia. Orang lain semua bertudung, dia tak ada bertudung. Nak dipanggil apa itu? Maklong ni bertudung, makcik ni bertudung, kak ni bertudung, angah ni bertudung, along ni bertudung. Aku tak bertudung. Malunya aku. Ini tidak. Lantaklah aku suka aku lah. Bukankah itu mewarisi satu sifat daripada sifat iblis yang tidak mau tunduk pada Allah? Maka Allah tanya, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Hei iblis, apa yang menghalang kamu tunduk pada Adam? Iblis menjawab, qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku daripada api, dia daripada tanah. Allah kata, kamu ni derhaka iblis, keluar kamu pada syurga. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Kamu tak layak duduk dalam syurga. Kamu orang hina. Bila iblis kena halau, seluruh malaikat kata, nasib baik kita sujud ni ya. Kalau kita tak sujud, kita pun mangkor, kata dia. Hancur kita. Maka seluruh malaikat sujud lagi sekali, sebagai tanda bersyukur yang kita ni sujud. Maka datanglah semayang sujud 2 kali, diambil daripada perbuatan malaikat. Sujud yang pertama kerana patuh pada Allah, sujud kali kedua kerana rasa syukur, hari ini aku selamat duduk dalam syurga. Kalaulah aku tak ikut cakap Allah tadi, aku pun dah senasib dengan iblis, laknatullah. Itu sebab dia. Tapi masalah kita tadi tuan-tuan, masalah yang saya sebut tadi di Masjid Ar-Ridwan, masalah dia sebab kita tak nak mengaji. Kita rajin beramal, tapi kita tak nak ambil sungguh-sungguh dengan amalan kita. Tadi saya ajarkan di Masjid Ar-Ridwan tadi tentang semayang dalam perang. Semayang dalam perang. Sebab tu saya kata tuan-tuan pergi mengaji, rugi tak pergi mengaji. Tadi ada 6 adik-adik kita yang saya ajar buat praktikal cara semayang dalam perang. Kalau musuh di belakang, macam mana nak semayang? Kalau musuh di depan, macam mana nak semayang? Kalau musuh berkeliling dengan kita, macam mana nak semayang? Benda ni belum berlaku pada kita. Bila berlaku baru kita tahu. Pening kepala tuan-tuan. Padahal Islam tu kalau kita belajar, dia adalah yang senang sangat. Tetapi apabila kita tak belajar, dia jadi besar susahnya. Yang keempat, manusia yang tak mengaku umatnya siapa? Orang yang tidak kasih kepada anak-anak. Tidak kasih pada anak-anak. Anak-anak kita ni tuan-tuan, kalau kita ambil dia, dukung dia, kalau umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, besar-besar tu adik kita masuk tu tuan-tuan. Besar 3 tahun macam itu, tuan-tuan ambil riba dia sambil tengok televisyen. Seronok dia. Anak-anak laki-laki kita yang umur 14, 15 tahun, tuan-tuan usap belakang dia. Usap belakang kepala dia, usap belakang badan dia. Anak tadi bangga sangat. Sebab tu Nabi Muhammad dia banyak menyentuh. Bila kita banyak menyentuh tuan-tuan, dia datang satu perasaan seronok. Banyak memberi. Saya dah sebut dah pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bagi pada anak murid tuan-tuan sebatang pen, dia akan ingat tuan-tuan sampai bila-bila. Bila tuan-tuan pergi masjid, dia naik kereta, dia boleh berhenti. Cikgu. Ya. Cikgu ingat saya tak? Tak jam. Lama pencen. Cikgu pencen lama pada kerja. Siapa tau? Yang cikgu bagi pen dekat saya tu. Ingat tak? Tak tahu. Cikgu bagi banyak pen. Sekarang seorang aja ramai. Anak murid tuan-tuan akan ingat sampai bila-bila. Modalnya pen saja. Apa kata tuan-tuan? Pencen tuan-tuan 3,000, pencen tuan-tuan 2,500, isteri 2,500, 5,000 sebulan. Rumah dah habis hutang. Kereta 20 tahun dah habis hutang. Anak-anak semua dah habis kerja.
Duk bagi duit 500 sebulan, 700 sebulan, 1000 sebulan. Anak-anak kita bagi 1000 sebulan. Cukup tau pinjam 20,000 pula. Dia cerdik dah anak tu. Dia modal 1000. Mak cadang nak meninggal lah mak. Berapa nak pakai? 20. Baru 11,000. Hujung tak minta 20,000. Dah. Cerdik punya anak tuan-tuan. Pencen dapat. Anak bagi lagi. Apa lagi nak duit? Apa lagi? Apa kata tuan-tuan? Hari Jumaat. Pergi jumpa dengan bendahari yang duk kira tabung Jumaat. Haji. Minta dekat saya 300. Ni 50, 6 keping. Saya nak duit RM1, 300 keping. Saya tukar. Sebab apa 300 ni? Bulan poket. Sentiasa bulan poket. Jumpa saja orang susah, bagi RM1. Jumpa saja anak orang susah, duk berjalan, duk teriak, nak aiskrim. Pergi ke supermarket, tengok anak dia menangis, mak nak aiskrim, mak tak ada duit. Skrim, kata dia. Tuan-tuan ambil RM1 ni nah, pakcik bagi RM3 untuk 3 orang anak. Lama-lama tuan-tuan lah permata di taman permata. Modalnya RM1 dia. Berapa ramai boleh buat? Yang dia boleh buat, dia sedekah dekat Astro. Sampai Hindu tu jadi paling kaya di dalam Malaysia sekarang, nombor 2 dah. Siapa yang mengkayakan dia? Tak kita. Kalau 10 juta orang Melayu duk langgan Astro, bagi dekat dia 50, duk ada berapa ratus juta kat dia? Berapa ratus dapat kat dia? Tak 500 juta sebulan. Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Masyarakat kita di Taman Permata ni berapa ribu orang? Katalah 500 orang. Kalau sebulan bagi RM10, 5,000. Tabung kebajikan. Setiap bulan RM10 wajib bagi. RM5,000 sebulan. Siapa yang susah dapat hadiah. Siapa yang susah dapat bantuan. Siapa yang anak dia berjaya, ada saja. Nak repair yang ni, ada saja. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau orang Malaysia ada 10 juta orang Melayu, orang Islam, seorang RM1 aja bagi. Seorang RM1 dia 10 juta tuan-tuan. Tu ada keluar dalam TV3 no. Yang kudung dua-dua belah kaki, yang buta dua-dua belah mata, dah lah buta, anak cacat pula. Dah lah tua, anak 5 orang cacat. Anak dia bila sampai umur 30 cacat. Asal cacat umur 30. 5 orang anak dia cacat. Suami lumpuh. Tolonglah, makcik tak tahulah kalau makcik mati siapa nak belah. Bagi sesiapa yang ingin memberikan sumbangan kepada Makcik Halimah, silalah masukkan ke dalam akaun yang tertera di bawah. Kalau 10 juta rakyat Malaysia yang Islam bagi RM1, 10 juta lepas kat dia. Berapa ramai yang nak bagi RM1? Sebab itu Allah Ta'ala kata mimma razaqnahum yunfiqun. Allah kata sikit saja, sebahagian yang Allah bagi pulangkan balik pada Allah Ta'ala. Bentuknya begitulah, jumlah yang sangat besar. Jumlah yang sangat besar. Kalau 10 juta bagi masuk akaun dia RM1, pergi bank masuk RM1, pergi bank masuk RM1, lama-lama tidak ada orang susah tuan-tuan. Bila kita ada akhlak, kita akan memikirkan tentang kebaikan. Tetapi apabila kita tidak ada berakhlak, maka kita tidak ada hormat pada budak-budak. Sebab tu kita lihat hari ni tuan-tuan, budak-budak sudah hilang kasih kepada orang tua. Sebab apa? Sebab orang tua juga tidak kasih kepada budak-budak. Tuan-tuan bagi seorang RM1 budak-budak ni. Main adik-adik main RM1 pergi bagi. Pergi cuci kapet masjid. Pakat berselerak untuk cuci kapet. Susun lain putih ni semua budak-budak. Cuci tingkap ni semua budak-budak. Hanya dengan modal RM1 pengikat kasih sayang, dia bersih semua tuan-tuan. Lama-lama dia akan datang satu minat yang mendalam. Sebab tu saya katakan di setiap masjid kita kena ada wujud. Satu Bilal remaja. Habis tu Bilal retua nak buat apa Ustaz? Bilal remaja ni besar sangat. Jangan ambil Bilal remaja budak-budak tahfiz. Budak tahfiz dah bagus. Jangan ambil budak-budak selalu datang masjid. Memang dia dah bagus. Ambil budak-budak yang tak pernah datang. Ambil budak-budak yang merempit. Ambil budak-budak yang lepak dekat Giant tu. Kamu budak Taman Permata kan? Ustaz. Relax dia tanya kita. Saja pakcik tanya. Asal je kita ayahmu nama apa?
Ayah nama apa? Entah, kata dia. Oh, sudah. Nama ayah pun tak tahu. Kalau tuan-tuan boleh tangkap grup 10 orang ni, ambil seorang je. Yang mana kepala dia, tuan-tuan tangkap dia. Nama kamu apa? Din. Boleh pakcik belanja makan? Boleh. Makan, okey. No problem. Pakcik tengah duk cari Bilal. Kamu boleh jadi Bilal? Bilal tu yang tukang bang tu kan? Tukang azan lah, muazzin. Pasal tak ada lah orang azan, tak ada lah. Ada, tapi yelah orang tua-tua nafas tak apa cukup. Ya, nasib baik dia pakai Polident. Jadi gigi palsu pun tak apa cabut. Ya, tidak pakai gigi palsu kadang tengah bang tu cabut longgar. Tu yang dia pakai Polident. Sejak pakai Polident, berlakon pun dia tak palsu. Tok Bilal pun kena pakai Polident, melekat kuat tuan-tuan. Bila tuan-tuan lantik dia, pujuk dia. Saya tak tahu azan pakcik. Allah, pakcik pun macam hang lah juga, bodoh macam hang lah dulu. Tapi pakcik belajar, pakcik pandai. Kita kalau tak belajar, macam mana nak pandai? Datang orang pakcik ajar. Tuan-tuan bawa lagu dekat dia. Mula-mula bawa lagu senang dulu, jangan bawa lagu yang payah-payah. Orang Saudi tu payah. Allah, dah macam siren bunyi dia. Susah tuan-tuan. Ambil yang pendek-pendek dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tak bapak rendah-rendah dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan-pelan je. Latih dia azan. Baju tak ada pakcik. Allah, kamu dengan pakcik sama saiz. Ambil jubah pakcik. Bagi dia azan. Dia balik, dia bagi tahu dekat mak-mak rempit dia. Geng-geng motor dia. Bro, depa lantik aku Bilal lah bro. Apa kawan-kawan dia kata? Cayalah bro. Lepas maghrib tu mesti ramai geng dia datang. Sebab dia pun nak dengar dia azan. Bila hari Jumaat, kawan-kawan dia paling awal datang. Saf belakang tu semua mak rempit. Semua tuan-tuan datang je relax. Pasal nak tengok geng dia azan buat pertama kali semayang Jumaat. Masya Allah. Itulah cara nak tarik mereka. Bagi hak geng dia, bagi kepala dia tu, taiko dia duduk depan sekali. Bila tengok dia azan pakai jubah hitam, serban putih, kawan dia naik bulu rumah ni, bangga. Yang pokok terima pada aku tak nak dengar, aku tak mau dengar, aku tak boleh dengar. Dia mari juga tapi dia tak sanggup dengar. Ya hak tersengih pun ada. Tak, yang nganga pun ada, yang geleng kepala pun ada. Kawan sebelah dia tanya, kenapa kamu geleng kepala? Aku tak sangka. Tiap-tiap hari hidup gam tu, sekarang jadi Bilal, tak sangka aku tu. Lama-lama semua berubah. Tapi masalah dia, kita tak pernah bagi peluang kepada mak rempit. Kita tak pernah bagi peluang pada anak muda. Yang banyak berlaku sekarang, kita hentam anak muda. Padahal anak muda ni tuan-tuan, dia pun baik. Tapi dorongan untuk jadi baik itu tidak ada. Maka yang terbuka sekarang ialah dorongan untuk jadi nakal. Dengan diskonya, dengan kelab malamnya, dengan pelacur yang banyak, dengan internet laman lucah yang banyak. Itu ruangan untuk melakukan kejahatan banyak. Kita kena tarik mereka ini untuk jadikan yang terbaik. Dan cara mereka nak jadi yang terbaik ialah memberi peluang kepada mereka. Bagikan peluang. Bila kita tak bagi peluang kepada mereka, habis. Sebab tu saya ni tuan-tuan, di sekolah saya bagi peluang kepada budak-budak ni. Pada remaja-remaja ni kita bagi peluang. Kamu nak buat apa, buat. Ustaz, kami nak belajar silat Ustaz. Ambil lah tu gelanggang tu, guru silat pada belajar lah. Bila kita bagi peluang tuan-tuan, mereka seronok. Bila bagi peluang buat kerja, bagi peluang tunjuk bakat kepada mereka, lama-lama mereka lah yang paling ke hadapan kepada kita. Sebab tu Nabi sebutkan tadi dua. Yang pertama tua, yang keduanya adalah muda. Bila muda dan tua ini digabungkan sekali tuan-tuan, cukup hebat. Tuan-tuan pergi ke Masjid Batu 26, Batu Hampar di Beruas, Perak. Saya pergi dah di masjid ni. Masjid dia kecil, masjid lama, masjid veteran lah. Lama dah masjid. Tepi jalan. Bila saya pergi tengah hari, pukul 10 saya ceramah sampai pukul 12. Saya tengok orang-orang tua, orang-orang veteran, pakcik-pakcik, makcik-makcik relax duduk atas kursi. Yang buat kerja ni semua anak-anak muda. Semua anak muda yang bertocang,
Yang pakai baju gambar hantu. Duk kacau nasi. Baju ni gambar vampire ke nama kau. Hitam baju ni. Yang duk angkat buah tembikai. Semua anak muda. Yang duk usung jak dengan air cirap tu. Duk usung tu. Saya tanya pada pengurusi Ustaz Abbas. Saya kata, Ustaz, anak-anak muda ni memang mereka buat kerja. Kami dah latih 3 tahun Ustaz. Udah 3 tahun kami latih demel Ustaz. Apa kerja di masjid demel buat Ustaz. Kemal ni orang tua tak ada apa Ustaz. Nengok-nengok gitu je Ustaz. Demel kalau ada kenuri kenara demel Ustaz. Kemal ni makan je lah kita dia. Memang kita suruh demel buat. Mandi mayat demel. Gali lubang kubur demel. Semuanya demel Ustaz. Allahu Akbar. Saya tak tegur pun yang bertocang tu. Lantak kamulah. Kamu tegurkan merajuk pula. Biarlah dia bertocang. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan lah. Bukannya haram pun. Makruh aja. Biarlah dulu. Relax je bertocang tuan-tuan. Sila selam berok aja. Ustaz, saya minat kat Ustaz. Rantai lengan dua-dua belah. Saya minat ceramah Ustaz. Bagi Ustaz. Yang ni yang kita kena buat. Dan saya katakan tuan-tuan, kita tak boleh buat ceramah dalam masjid je. Kita kena buat ceramah di dataran, di pasar. Baru ni saya buat ceramah di Uptown, di Ipoh. Bila buat ceramah di Uptown, dengan pasar malam-malam yang berpuluh-puluh tu, ramainya orang, buat satu pentas, buat satu kemah, pentas, bumbu skrin. Jawatan kuasa penganjur kata, Ustaz, kita nak buat ceramah, kita tak nak buat konsert. Saya kata, boleh? Saya sangat sokong. Tapi Ustaz, ada ke orang? InsyaAllah ada. Allah yang menggerakkan hati orang. Buat je dulu. Sebab yang datang ke masjid ni semua baik-baik. Mana ada yang datang masjid malam ni pakai skirt? Ada. Tapi pergi pasal malam pakai skirt. Tadi saya balik daripada surau Masjid Ar-Ridwan tadi nak balik ke Ampang. Saya tengok satu kereta accident. Perempuan. Pakai baju pagoda je. Singlet je tuan-tuan. Relax je. Selamba rock. Telefon Pak Wu. Dia kata apa ke kereta accident. Kalau begitu tuan-tuan, ramai nolong. Bukan kata onto je tolong. Negro pun tolong tuan-tuan. Orang macam ni lah yang kita nak dakwah. Macam mana kita nak dakwah? Nak panggil mereka datang. Oh, nahi ke binahi. Dia takkan datang. Nak mampus nak datang. Kita yang kena pergi ke tempat mereka. Di mana tempat mereka? Pasar. Di mana tempat mereka? Tempat mereka lepak. Itulah tempat dia. Saya kata jangan takut. You all buat dulu. Untuk nak bagi tarik anak muda senang. Kita buat konsert. Buat konsert. Kita buat nasyid. Panggil budak-budak tahfiz saya buat nasyid. Oh tuan-tuan. Mula-mula jauh-jauh je. Jauh-jauh je. Tapi bila tengok pakai jubah, pakai serban, duk menyanyi lagu. Subhanallah, Maha suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, segala pujian hanya untukmu. Dia mari dekat. Cina pun mari. Laki bini Cina. Tengah saya ceramah tu dia mari. Saya tanya apa itu okey? Mau kasih derma. Kebetulan sebelah meja saya tu tabung hang macam duk edak tu lah. Dia mari tu tak bubuh. Macam tabung kita ni, tabung tu mari. Yang Cina tu mari ke tabung. Tu pelik tuan-tuan. Kita ni kalau tabung tak mari ke kita, lantak kamu lah, selamat dia aku. Yang Cina ni pula dia mencari tabung. Tabung mana tabung? Ni beza tuan-tuan. Ni kalau boleh kita pun perangai macam Cina ni tuan-tuan, dalam bab nak sedekah lah. Mana tabung ni kami tak sampai. Macam tu baru bagus. Tuan-tuan kalau tak sampai tabung tak sampai ni. Baru betul. Ini tak. Dia ambil. Dia. Apa punya, tapi bukan tuan-tuan lah, di Afrika ni. Bila kita buat di Uptown ni tuan-tuan, Masya Allah. Kerusi mula-mula tak penuh. Orang sibuk beli belah. Habis setengah nasyid, setengah dah. Masuk 3 lagu dah penuh. Masuk habis lagu ke akhir, udah berdiri di belakang kemah. Baru naik ceramah Ustaz Kazim. Udah.
Yang bersekut tuan-tuan dukung anak. Yang bawa helmet dengan makwa dia dengar ceramah. Yang minum relax dengar. Yang berhenti dengar. Lama-lama dia peminat. Sampai jam 11.30 saya ceramah. Bila habis 11.30 tuan-tuan pakak main bersalam. Yang tak pakai tudung tak bersalam lah. Dia main dengan husband dia. Bagilah ustaz. Ustaz nama apa? Itu duduk di Ipoh tuan-tuan. Tak kenal lagi Ustaz Kazim. Nak kenal apa kawan pakai skirt. Tapi kalau main masjid tak kenal Ustaz Kazim lagi pelik. Saya baru ni saya baca khutbah di satu masjid yang tak pernah saya dijemput. Baru minggu lepas saya baca khutbah. Subhanallah. Buat tazkirah dan khutbah. Tercengang-cengang orang. Habis-habis semayang, ustaz, you nama apa? Saya Ustaz Kazim. Yes. Good, very nice, good. Bagus khutbah, bagus. Itu je. Ada orang pula kata, inilah Ustaz Kazim je. Dalam satu kampung tu tuan-tuan. Saya ni baca khutbah sampai ke Sarawak tu. Baca khutbah sampai ke Singapura tuan-tuan. Kuala Lumpur, Johor baca khutbah. Di kampung saya baru minggu lepas tuan-tuan. Udah kecil dah suara saya. Sebab tu kita kena sabar. Sabar banyak-banyak. Pelik tuan-tuan, khutbah dekat satu kampung tak panggil. Kampung lain berselerak panggil. Bersusun-susun. Orang asli sebutlah. Orang asli kalau sebut bersusun-susun panggil. Tapi kampung kita menor tak nak panggil dia. Baru minggu lepas bila buat tuan-tuan, Allah, orang pakak peluk. Udah lama benar kami nak panggil ustaz-ustaz. Tapi yelah banyak halangan. Sekarang jatan kuasa udah tukar kata dia. Baru boleh panggil. Hei, tahajat benar lah. Minggu depan saya nak buat kenduri ustaz. Kenapa? Ustaz boleh masuk masjid Kemal kata dia. Kemal ni maknanya saya. Kalau Kemal unta tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab tu kita dalam nak berdakwah kena pelan-pelan. Manusia ni boleh berubah. Kalau tuan-tuan hentam lari dia mah. Bila habis saya ceramah tuan-tuan, datang 5 anak muda. Helmet, seluar jean, baju t-shirt. 5 lagi, ustaz, bila lagi nak buat ceramah macam ni ustaz? Saya dengar dia pun nak buat setiap bulan, awal bulan. Bagi ustaz, seronok ceramah, bagi lah. Saya ustaz, saya. Nampak tak dari jari dia tu? Alhamdulillah. Saya pun saya. InsyaAllah kalau mereka datang lagi bulan depan, dia akan datang lagi 5 orang. 5 orang. Kan berubah tuan-tuan. Sebab tu kalau kita buat di masjid, sambutannya macam ini saja, jemaah yang baik-baik saja, kita kena cari jalan nak buat di luar. Cik Zainal ni kena cari jalan macam mana nak buat di luar. Cari jalan. Kalau artis boleh buat konsert di pusat membeli belah, kenapa ustaz tak boleh buat ceramah di pusat membeli belah? Artis kalau nak buat apa-apa pun dia buat promosi di pusat membeli belah. Kenapa kita orang agama tak boleh buat? Buat tuan-tuan supaya mereka kenal. Dan penampilan yang sangat berkesan ataupun cara yang sangat betul diperlukan untuk tarik mereka. Kalau tidak tuan-tuan, jemaah kita hanya ini sajalah. Sebab itu kita perlukan banyak perubahan. Ustaz-ustaz pun tidak lagi boleh bersikap tradisional dah tuan-tuan. Ustaz-ustaz juga kena bersikap dengan bentuk yang lain. Dalam nak menempuh, dalam nak berdakwah dengan berbagai-bagai macam sikap manusia. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya manusia ni mempunyai perangai yang banyak. Bila perangai yang banyak, dalam kita nak berhadapan dengan mereka pun, kita juga kena jadi perangai yang banyak. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita di sini anak muda, Nabi Muhammad pernah anak muda. Tirulah bagaimana Nabi menjadi anak muda. Kalau tuan-tuan di sini pemimpin, Nabi Muhammad juga pemimpin. Kalau tuan-tuan di sini bapa, Nabi juga bapa. Kalau tuan-tuan di sini atuk, Nabi juga jadi datuk. Kalau tuan-tuan di sini korporat, Nabi juga korporat. Kalau tuan-tuan di sini ketua, Nabi pun ketua. Apa yang tidak ada contoh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semuanya ada contoh. Nabi Muhammad jadi imam. Tapi bagaimana imam Nabi Muhammad boleh menarik perhatian orang? Sebab itu dia marah kepada Muaz bin Jabal. Bila Muaz bin Jabal baca ayat panjang-panjang. Bila orang mengadu pada Rasulullah. Tuan-tuan, Muaz bin Jabal, dia sembahyang dengan Nabi di Madinah. Di Masjid Nabawi. Sembahyang Isyak.
Di kampung dia, mereka tak sembahyang Isyak sebab mereka nak ambil Muaz bin Jabal jadi imam. Tuan-tuan boleh bayang tak? Nak tunggu lepas Isyak, baru Muaz balik ke kampung. Nak balik tu berapa lama pula? Sebab nak sembahyang Isyak berjemaah. Tunggu. Dah lah masuk lambat. Lewat. Tunggu Muaz, sabar. Pasal nak ambil berkat daripada sahabat Nabi. Bila dah jadi imam, Muaz baca ayat panjang-panjang. Mereka dah letih kerja di kebun. Nak balik awal nak tidur. Besok nak bangkit subuh pula. Muaz baca panjang. Akhirnya seorang laki-laki, tengah Muaz baca panjang-panjang, laki-laki ni mufaraqah. Terus dia rukuk, dia bagi tahiyat, dia belah. Muaz bin Jabal kata, ini tak betul. Aku nak report pada Nabi. Aku tengah sembahyang, dia boleh mufaraqah. Dia report pada Nabi, Muaz bin Jabal. Laki-laki ni tak guna, pasal berhenti dalam sembahyang. Datang laki-laki ni menghadap Rasulullah. Kalau dia boleh mengadu pada Rasulullah, saya juga nak mengadu kepada Rasulullah. Dia sembahyang baca ayat panjang-panjang. Kami letih kerja. Kami tunggu dia lama nak sembahyang Isyak. Bila sembahyang Isyak dia baca ayat panjang. Kami tak tahan. Sebab tu saya mufaraqah. Nabi tegur kepada Muaz. Kamu nak buat fitnah, Muaz? Kenapa kamu tak ringankan bacaan sembahyang kamu? Muaz minta maaf. Dia silap. Laki-laki ni jumpa Rasulullah. Kata laki-laki ni, Rasulullah, Muaz kata saya laki-laki tak guna. Tak apa, saya akan buktikan saya ni berguna ataupun tidak. Maka dalam satu peperangan, laki-laki ni mati terbunuh. Nabi panggil Muaz. Wahai Muaz, inilah laki-laki yang kamu kata tak guna. Sekarang dia mati syahid. Berguna ataupun tidak? Terdiam Muaz bin Jabal. Sebab tu tuan-tuan, bila kita jadi orang hebat, jangan rasa kita hebat. Kita sahabat Nabi, kita hafal Quran banyak. Maka Muaz bin Jabal pun baca ayat panjang-panjang. Dia tersilap. Rupanya dia kena jaga hak makmum. Dan dia condemn pula satu orang yang bukan menjadi rapat dengan Nabi. Rupa-rupanya dia tersilap. Dia tu mati syahid. Lebih elok daripada kamu. Sebab tu Nabi ajar pada kita. Kalau kita ni orang hebat, kalau kita ni orang besar, kalau kita ni orang alim, kalau kita ni orang yang ada ilmu, tolong jangan pandang rendah pada orang. Kadang-kadang orang yang kita pandang rendah itu, akhlak dia mulia. Malaikat doa pada dia. Kadang-kadang doa orang alim ni bukan doa dia yang mustajab. Bukan doa dia mustajab. Bila dia jadi imam, dia baca doa, sebenarnya bukan doa dia yang mustajab. Dalam ramai-ramai ni ada orang yang ikhlas. Ada orang yang mari semayang tu ikhlas. Ada orang yang betul-betul tawaduk pada Allah. Allah mungkin doa itu. Doa orang itu sebenarnya. Tapi disebabkan kita ni tak nampak doa orang itu, kita akan menganggap doa orang lain punca mustajabnya doa itu. Jaga-jaga tuan-tuan. Sebab kadang-kadang dia timbul riak, dia timbul satu ujub, dia timbul satu perasaan yang dipanggil istidraj. Dan jangan cepat kita timbulkan satu-satu polemik. Kena ingat tuan-tuan, saya tak ikhlas, mungkin saya tak ikhlas. Tapi tuan-tuan yang datang ini sangat ikhlas. Bila tuan-tuan berdoa, Allah makbulkan doa tuan-tuan. Dengan sebab tuan-tuan tak ikhlas, seluruh masjid ni dapat barakah daripada tuan-tuan. Bila kita jadi macam itu, kita faham kisah Muaz bin Jabal, kita ambil pengajaran. Jangan hina pada orang. Dan jangan anggap besarnya pengorbanan kita, besarnya perjuangan kita. Kadang-kadang orang lain yang kita pandang kecil, dia lebih besar di sisi Allah. Sehinggalah dia dicabut nyawanya dalam keadaan orang yang sangat mulia. Namanya syahid, namanya syuhada fi sabilillah. Orang-orang syahid pada jalan Allah. Ini kedudukan kita. Sebab tu tuan-tuan yang datang di sini, jangan pandang mulia pada saya. Dan saya yang duduk di atas kursi ni, jangan pandang mulia daripada tuan-tuan. Tidak. Semua kita ni adalah sama. Yang membezakan kita ialah takwa. Apalah makna saya pandai bercakap kalau saya sendiri tak takut pada Tuhan? Apalah maknanya tuan-tuan pada saya nak dibandingkan dengan saya? Tuan-tuan cuma tak pandai bercakap, tetapi tuan-tuan lebih bertakwa daripada saya. Tuan-tuanlah yang mulia lebih daripada saya. Ini kena jaga tuan-tuan. Berapa banyak orang yang bercakap tapi dia tak buat. Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Berapa banyak orang yang sekadar bercakap tapi dia tak buat. Dia tak buat apa yang dia cakap. Sedangkan dia ada ilmu, sedangkan dia ada kitab. Adakah mereka tidak berfikir?
Ini kedudukan kita. Sebab tu perasaan yang paling utama sekali ialah rendah diri. Bila kita rendah diri, kita akan merasakan bahawa kita tidak cukup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhirnya. Yang terakhir. Manusia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi, baik kamu Islam ataupun kamu bukan Islam. Kita ni ada 5 fitrah. Kita ni ada 5 fitrah. Yang pertama, fitrah makanan. Semua orang berhajat pada makanan. Semua orang berhajat pada makanan. Tetapi cara pemakanan yang terbaik ialah pemakanan yang berakhlak. Apa makanan yang terbaik? Makan dulu baru minum. Apa makanan yang terbaik? Baca bismillah sebelum makan. Apa makanan yang terbaik? Minta barakah atas makanan. Apa makanan yang terbaik? Jangan melampau. Apa makanan yang terbaik? Halal. Lagi baik untuk kesihatan. Apa makanan yang terbaik? Makanan yang terbaik ialah makanan yang dicari dengan usaha tangan sendiri. Islam letakkan bagaimana makanan membaikkan kita. Berapa banyak orang yang tidak berakhlak dengan makanan. Bila dimakannya nasi, dibubuhnya lauk, disebutnya cih. Cih, masin pula. Cih, kamu sebut pada rezeki. Kalau diberi kepada orang Afrika dengan nasi, dengan masin, dengan garam, dia balon sekali. Kita boleh sebut cih. Berapa banyak kita yang makan roti, bila nak makan roti, bahagian yang hangit yang tepi tu buang. Tak sebelah, ambil yang lembut je, bubuh kaya dengan jam, pak makan. Yang kecil-kecil ni buat apa? Ni hak duk buang hitam-hitam tu nak buat apa? Berapa banyak orang yang makan kuih pau, dia ambil kuih pau, dia buang kertas yang di bawah, kemudian dia buang hak di atas. Kita tanya pak siapa buang yang di atas? Hak tukar uli tu geli kita dia. Tak macam mana dia uli, kita pun tak tahu, bagian atas tu buat. Dia tak tahu hak bagian dalam pun dia uli juga. Tuan-tuan, kita dengan rezeki kita main-main. Kadang-kadang kita lempar. Sedangkan pada setiap rezeki itu ada bendanya. Durian yang busuk ada manfaatnya, jadi tempoyak. Durian yang tidak ada harga sebab dia murah, ada manfaat, jadikan dia lempuk, harganya sangat mahal. Durian yang tidak ada harga ada manfaat, buatkan jam, aiskrim, buatkan kopi durian. Semuanya Allah Ta'ala bagi, namanya akal, tapi kita tidak pernah memanfaatkan. Setiap satu benda itu ada manfaat. Cuba tengok kepada buah-buahan seperti manggis, kulitnya hitam tapi dia sangat putih di dalam. Biarlah tuan-tuan hitam tapi hati di dalam ni putih. Jadilah macam buah manggis, 5 di luar, 5 lah juga di dalam. 5 bintang di luar manggis, 5 ulas juga di dalam. Mana ada 6 bintang di luar, 4 di dalam. Pembohong tuan-tuan. Jadilah macam buah manggis. Kita belajar dengan alam. Tapi kita ni tuan-tuan, di luarnya nampak baik, di dalam busuk. Jangan macam itu. Cuba tengok buah manggis, 5 tompok yang dia, 5 bintang dia, mesti buahnya pun 5. Ini benda yang kita kena ambil pengajaran. Allah Ta'ala bagikan makanan kepada kita itu supaya dijadikan makanan itu menambahkan keberkatan pada kita. Jadi bagaimana nak timbulkan keberkatan? Sudah pasti ianya adalah halal. Halal dan baik. Ada orang yang pergi masjid, dia bungkusnya lauk, belum orang makan, dia bungkus dah. Ada yang pergi kenduri, beg plastik dalam poket. Orang hidang lauk, dia bubuh dalam beg, dalam plastik, bungkus-bungkus buat balik. Ada orang yang datang masjid, dia jamunya kuih, bila orang sembahyang isyak, dia bubuh dalam beg untuk anak-anak. Padahal orang belum lagi makan. Ada orang yang datang masjid hari Jumaat, disoroknya buah pisang, berkotak-kotak disoroknya dalam kereta. Orang letak di masjid suruh makan, kita pula curi buat balik, suruh isteri buat, cok kodok. Tuan-tuan ingat halal ke benda-benda tu? Tak berakhlak tuan-tuan. Biarlah orang makan ramai-ramai. Ada yang lagi tak berakhlak, sudahlah makan pisang peri, dikutuknya pula pisang. Pisang. Apple tak ada ke? So biji pisang tu habislah mulut. Tu pun duk kutuk ni. Pipi ni sekejap ke tengah, sekejap ke tepi. Pisang kalau nak apple sedap juga, ngok telan tu. Subhanallah. Tak berakhlak. Yang kedua, fitrah nombor 2 ialah minuman. Nabi ajar pada kita cara nak minum, jangan minum berdiri. Yang kedua, jangan bernapas.
Yang ketiga, jangan macam unta. Selagi tak habis, selagi tu ditogok je. Yang keempat, yang terbaik air Zam-Zam. Yang kelima, minum itu pula janganlah kita berhembus dia. Jangan nak bagi sejuk dia hembus. Jangan. Nabi tak bagi. Kalau nak bagi sejuk, buh atas pirin. Lama-lama dia akan jadi sejuk dengan cepat. Sebab pirin tu sifatnya besar. Dia terbuka. Semuanya diajar kepada kita. Jangan makan. Jangan kita minum sebelum kita makan. Jangan kita makan dalam keadaan kita minum bersulam-sulam. Yang ketiganya pakaian. Fitrah nombor 3. Semua orang nak pakaian. Islam memberikan kepada kita berpakaian. Tapi pakaian akhlak yang terbaik. Macam mana pakaian akhlak yang terbaik? Daripada hujung kepala kita sampai ke kaki kita, semua pakaian yang menunjukkan kesopanan. Tengok pada kepiah kita, sopan je. Tuan-tuan ini kepiah hitam ke, kepiah putih ke, warna-warni ke, lantak tuan-tuan lah. Janji tudung kepala, janji tutup kepala. Tutup kepala tu nama sopan. Tuan-tuan bila pakai kepiah ni tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan tak pergi tikam nombor ekor, insya-Allah. Melainkan kalau tuan-tuan pakai helmet. Bila buka kepiah atau helmet sekali dengan kepiah sekali, sikat rambut ke tepi sikit baru tikam nombor ekor. Tapi kalau tuan-tuan melekat di kepala ni, insya-Allah tuan-tuan tak tikam nombor. Kalau nak tikam pun pesan kat kawan. Den 2233. Pak Haji lah sendiri beli apa suruh saya pula. Kamu tak nampak kepiah aku ni. Itu kita tak dapat lah. Tapi insya-Allah saja-saja nak pergi dah lah tuan-tuan. Dan Cina yang jual nombor tu pun saja-saja nak jual dah lah. Dia tak jual lah. Haji ni kedai number. Itu pejabat pos sana. Dia tak jual. Sebab tu pakaian tu kena berakhlak. Tapi kalau tuan-tuan pakai baju hantu, seluar jin, londeh pula, agak-agak apa yang tuan-tuan boleh buat? Semua tuan-tuan boleh buat. Macam saya ni nak pakai jubah ni, tuan-tuan agak-agak sesuai tak? Pergi kencing berdiri dekat R&R Lebuh Raya. Ilek dekat dinding tu mangkuk berdiri kencing. Pakai jubah serban pula, selok jubah selamba roh aja. Orang nak kencing pun tak jadi. Sudah. Guru Yahya ke Yafin ni sesat dengan puasa. Tak jadi kencing tuan-tuan, dia tunggu di luar. Kita keluar baru dia masuk. Orang kata gila tuan-tuan. Tapi kita dengan pakai macam ni sopan. Tunggu tandas masuk, baru masuk dalam tandas. Baru masuk. Saya semalam sembahyang Jumaat tuan-tuan. Singgah sembahyang Jumaat. Saya ada ceramah di Kajang semalam. Dah sampai lewat 1:20 orang dah masuk sembahyang, dah orang azan dah. Masuklah tandas. Selak pula patah je dia punya apa? Itulah tukar pegang tu, patah pula. Saya pun tutup dengan boleh masuklah lubang tu. Bila nak keluar tuan-tuan, tak boleh tarik. Sudah. Kunci kereta duduk kat driver saya, aku nak tarik macam mana. Lagi tarik, lagi ke dalam. Dekat 15 minit tuan-tuan, peluh dah aku, tak mayang lah aku kopak tak lagi. Subhanallah tuan-tuan, pikir-pikir lah nah. Bila bubuh selak sian dekat jenuh tuan-tuan, macam mana nak buat aku dah orang dah aku tebak dah ni, duduk dalam jamban duduk tarik lagi ke dalam. Ya Allah tuan-tuan, fikir-fikirlah. Masjid tuan-tuan ni okey, jamban dia, tandas dia cantik sangat. Ni saya sebut ni hak dalam CD ni, depa duk beli seluruh Malaysia ni. Tolonglah ambil berat tentang tandas. Kadang-kadang pintu tak ada, kadang-kadang selak tak ada, tak apa lagi, pintu tandas tak ada. Kita dah tak sabar, lari masuk, nak tutup tak ada. Sudah ni macam mana? Ya Allah, tolong. Bukannya mahal pun, RM80 dia, RM100 aja. Itu pun nak minta peruntukan yang berhormat, leceh lah. Tu yang pening jadi YB tu. Itu pun nak jumpa YB. Kita minta YB dah, YB tak bagi. Itu yang edar tabung tu untuk apa? Yang tabung Jumaat itu untuk apa? Itulah manfaatnya. Dapat duit, gunakan balik untuk jemaah yang datang. Macam masjid tuan-tuan, buh aircon, bubuh ini, bubuh skrin. Tuan-tuan bukan tengok muka saya, tuan-tuan tengok ni.
Ini faedah dia tuan-tuan. Bila ada duit, buat. Orang jemaah lagi bagi duit. Lagi bagi duit. Tapi kalau kita simpan. Jemaah tak percaya. Bila jemaah tak percaya, rezeki kita berat, rezeki kita mahal. Tolong buat tuan-tuan. Masjid jangan kedekut. Ini rumah Allah. Bila sebut rumah Allah, buat elok-elok. InsyaAllah sampai. Cuma kita minta lah dalam masjid, janganlah politiking banyak sangat. Saya ni tuan-tuan, dulu saya naib pengurusi masjid. Bila saya jadi naib pengurusi masjid, dalam masa yang sama saya penceramah bebas. Ada satu ustaz, dia dah buat kerja. Saya kata, hang buatlah, hang panggil lah ustaz mana pun, hang buatlah. Bagi tahu hang buat, saya takkan larang, saya takkan buat. Selagi mana bagus, hang buatlah. Alangkah mudahnya kita tuan-tuan kalau ada orang tolong kita. Senang tanggungjawab kita. Aku bagi kepercayaan pada hang buatlah. Tapi bila kita ni tuan-tuan politiking banyak sangat, yang akhirnya rosak ialah masjid itu sendiri. Jemaah akan rosak. Baik, balik tadi tentang pakaian. Pakaian itu adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi ibu-ibu nak pakai telekung, bukan kata warna putih je, warna merah pun tak apa. Bulat, tudung labuh, tudung 6 segi, pusing ke sini. Bila pusing, ikat ke tepi ni. Ikat-ikat ada lebih lagi sedepar pula. Ni mana aku nak letak ni? Itu yang dia pusing naik ke atas kepala ni. Buh paku ni atas ni tuan-tuan ni. Biarlah tuan-tuan. Pakaian cuma berakhlak. Pakaian yang berakhlak itu apa? Yang bila tuan-tuan berpakaian tidak menjolok mata. Bila tuan-tuan berpakaian, orang tak ikut sampai habis pakaian tuan-tuan. Itulah pakaian yang berakhlak, yang bersopan. Yang keempat, fitrah yang keempat ialah istirahat. Istirahat. Semua orang nak berehat. Tapi berehatlah dengan berakhlak. Tuan-tuan nak pergi mandi di tepi pantai, rehat, silakan. Tutup aurat elok-elok, mandilah. Jangan kata haram. Ustaz ke mana ustaz? Langkawi. Astaghfirullahalazim. Ustaz buat apa Langkawi? Mandilah, mandi laut. Astaghfirullahalazim. Kenapa astagfirullah? Ialah campur-campur dengan mak saleh apa semua. Masa bila saya campur, saya main dengan anak-anak saya. Tapi mak saya lalu rezeki. Tengok juga. Bukan saya tengok, bukan. Bukan apa, laut kan alam, pantai kan alam. Allah Ta'ala ciptakan untuk kita. Allazi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Bukankah diciptakan alam untuk kamu? Cuma kita jangan jadi lebih daripada yang tidak berakhlak. Bawa anak, bawa isteri, mandilah. Cuma keadaan sekarang tidak sesuai, itu saja. Ya, kita kena wujud dah satu kolam, satu taman tema untuk orang perempuan, taman tema untuk orang laki-laki, pantai ini untuk perempuan, pantai ini untuk laki-laki. Kena buat dah tuan-tuan, supaya tidak berlaku pelanggaran akhlak tadi ini. Silakan berehat. Tuan-tuan nak berehat di rumah, berehatlah, tapi jangan sampai tak semayang. Tuan-tuan nak berehat, silakan berehat. Semua tu fitrah. Kuliah maghrib pun kalau boleh berehatlah semalam doa. Jangan tiap-tiap malam pun kan jemu orang. Kadang-kadang jemu tuan-tuan, letih dah aku, ya Allah. Ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni, udah pening aku. Itu yang sebulan tak datang menong depan TV. Nengok Naomi. Yang tu tak pening pula. Kita selang-selangkan sikit. Sebab saya apa? Supaya tidak memenatkan orang, tidak menjemukan orang. Istirahat dalam bentuk yang sangat baik. Puasalah, berbukalah, semayanglah, kemudian tidurlah. Kawinlah, jangan langsung tak kahwin. Semuanya itu diajar kepada kita. Yang kelima, yang terakhir, fitrah yang kelima ialah hiburan. Semua manusia nak berhibur, tetapi Islam mengajar kepada kita berhibur secara berakhlak. Tak salah menyanyi. Makcik-makcik, akak-akak balik lantai, balik pintu, balik sana. Nak menyanyi tak salah. Tuan-tuan sewa satu dewan yang ditutup, orang laki-laki tak masuk. Technician audio dan perempuan. Engineer audio perempuan. Semua perempuan. Yang menyanyi pun perempuan. Silakan. Orang laki-laki jangan masuk. Tok Imam jangan datang. Tuan Nazir pun jangan nyebuk. Duduk diam-diam di rumah.
isteri nak berhibur. Dipanggilnya Ella. Tak apa. Janji dengan syarat tidak ada orang perempuan, tidak ada laki-laki dalam dewan tu. Semua perempuan. Nyanyilah Ella. Rama, Rama. Pakat tu. Makcik-makcik pun Rama, Rama. Tak apa tu. Bukannya salah. Tak minat dah Ustaz. Ella tu dah lama Ustaz. Ambil yang baru. Yang baru pun tak apa. Apakah perasaan benci ini? Udah macam gagap rupa dia tuan-tuan. Tak salah. Siapa kata salah? Hiburan itu ialah fitrah. Nak kenduri kahwin, nak buat karaoke, buatlah. Tapi biar anak-anak perempuan yang menyanyi, yang belum cukup umur. Suruh dia menyanyi. Selamat pengantin baru. Berapa umur adik? 6 tahun. Nyanyilah adik, adik-adikku silakan. Ini tidak. Berapa umur makcik? 66. Udahlah makcik. Makcik pergi makanlah makcik. Udah jadi aurat. Itu Islam meletakkan bagaimana menyanyi yang berakhlak. Tuan-tuan boleh karaoke di rumah. Abang satu mic, akak satu mic. Nyanyi lagu 60-an. Tak apa. Nyanyilah dua-dua orang duduk. Si cincin emas mengingat perkara yang lepas. Tak apa. Silakan. Jangan sampai dengar pada rumah jiran sudah. Duduk dua-dua orang dalam bilik. Pakai pula yang lapik telur ayam tu. Lekat di dinding tuan-tuan. Bukan nak dengar dah. Memang dia kalis udara. Kalis bunyi lagi. Duduk karaoke dua-dua orang. Pinanganku tak diterima. Apa salah dia? Duduklah dua. Akak-akak boleh menyanyi di dapur. Hiburan. Dia kata Ustaz nanti kahwin dengan orang tua. Akak pun dah tua. Akak pun dah 58. Takkan nak kahwin dengan orang tua. Betul lah orang tua lah menyanyi. Tak salah akak-akak menyanyi. Duduk hiburkan hati. Siapa kata salah? Cuma Islam ajar kalaulah menyanyi itu dapat pahala, lagi bagus. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dapat pahala. Itulah menyanyi, itulah makan, itulah minuman, itulah pakaian, itulah rehat, itulah hiburan. Kalau kita buat betul-betul ini, dapat pahala daripada 5 perkara ini tuan-tuan. Tuan-tuan ambil isteri, hiburkan isteri. Saya dah kata dah tadi di Masjid Ar-Ridwan, hiburkan isteri itu nafkah batin. Tuan-tuan ingat nafkah batin tu tidur saja. Saya Ustaz, saya takkan nafkah batin cukup. Tak kira lah segala jenis kopi saya makan Ustaz. Kopi janda, kopi larat, kopi radik, maiscan, semua saya makan Ustaz. Takat ni sofa sungguh lah, tak ada lah komplain. Tuan-tuan, maksud nafkah batin ialah menggembirakan isteri. Tuan-tuan balik rumah, isteri sambut, isteri cium tangan tuan-tuan. Abang balik, cium. Tuan-tuan ambil tangan dia balik, cium balik. Bau ikan. Tak apa tu. Ini tuan-tuan harap tuan-tuan je dicium tangan. Tuan-tuan tak pernah cium tangan isteri tuan-tuan. Ciumlah. Gugur dosa daripada celah-celah jari. Tengok televisyen dalam bilik tidur, duduk atas katil, pegang tangan isteri, tengok berita. Orang timbak darah di Bangkok. Ya Allah, sayangnya kita di Malaysia tak ada darah. Jenuh derma darah. Demo buang je darah. Tu terletak tangan. Syukur kita pahaya duduk kat Malaysia. Aman pahaya. Cium tangan isteri lagi. Kan seronok. Tak lepas-lepas. Berlengah dah tangan tu tuan-tuan. Berpeluh-peluh dah. Dapat pahala. Gugur dosa-dosa kecil. Hiburkan isteri tuan-tuan. Dengan lagu-lagu yang berseni. Atas katil tu menyanyi. Mana ada orang yang bila lagu tak berseni tuan-tuan. Mana boleh hiburkan orang atas katil. Pegang tangan isteri menyanyi lagu. Yey yey. Boleh tak tuan-tuan? Boleh tuan-tuan menyanyi atas katil tu. Yey yey. Isteri kata ya Allah, panjangkanlah umur suami aku ya Allah. Udah buang terbiak ke orang tua ni. Tapi kalau tuan-tuan menyanyi lagu yang berseni, atas katil tu menyanyi lagu yang mengeratkan hubungan suami isteri, alangkah indahnya. Ambil lagu Ahmad Mahmud itu. Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda.
tercurahlah cinta, ahai nyawa padamu juga. Kan? Isteri sambung pula Rafi'ah buang. Aduhai kekanda, junjungan kasihku puja, hidup bersumpah setia, ahai sayang kekal bahagia. Seronok tuan-tuan. Ustaz, lagu tu Ustaz ambil mana? 1966. Masa tu saya umur 20 tahun tuan-tuan. Sampai sekarang ingat lagi. Lagunya Mak Mahmud dengan Rafi'ah buang. Dua-dua ada Allah yarham dah. Jadi tuan-tuan nak lagu itu, dapatkan CD yang terbaru. InsyaAllah ya. Pastikan yang original. Baik, cukuplah tuan-tuan. Masih pun dah lama 9.30 dah. Tuan-tuan pun nak berehat. Besok banyak lagi kenduri. Jadi tuan-tuan cukuplah sekadar itu. Saya dah siapkan doa di AU5. Ramai yang tak dapat hari itu dan ramai yang tak datang. Doa-doa yang 4 pilihan ini telah pun saya state. Tuan-tuan boleh ambil pada gerai jualan sekolah saya yang di luar tu. Kita ada bawa Aisyafi 30 juzuk untuk perubatan dan makanan-makanan halal, dan ada kismis dan CD. Dan tuan-tuan minta pada yang menjual itu doa selepas sembahyang Isyak nanti. Doa untuk rawatan. Jadi tuan-tuan ikutlah apa yang saya tulis di situ, jadikan sebagai satu amalan daripada doa-doa Nabi SAW. Terima kasih kepada Cik Zainal, terima kasih kepada Tuan Nazir dan Jatan Kuasa, terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.